Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hai semua. Nama saya Nur Syufa binti Rohizat. Nombor metrik 285562. Dalam video ini, saya ingin berkongsi mengenai salah satu isu semasa yang saya telah belajar dalam subjek teori dan amalan perniagaan Islam kumpulan A. Isu yang timbul dan dibahaskan dalam Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ialah monopoli barangan iaitu ihtikar. Hasil daripada pembelajaran dan isu semasa yang dikeluarkan oleh Mufti, terdapat isu sorak barangan tertentu dengan pelbagai alasan dan salah satunya supaya harga barang akan melambung tinggi. Antara barangan yang disorak seperti gula, minyak masak, beras dan lain-lain yang menjadi keperluan utama sesebuah masyarakat. Saya mendapati bahawa peniaga menggunakan cara memonopolikan barangan untuk kepentingan diri sendiri. Apa itu monopoli barangan? Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa monopoli barangan ialah penjual barangan menyimpan barangan kerana ingin menunggu harga dinaikkan. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, monopoli membawa maksud penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan, perdagangan, perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang, sesebuah firma atau sekumpulan orang. Di samping itu, menurut istilah ekonomi, ia lebih dikenali sebagai holding activity, iaitu menyimpan barang. Aktiviti ini terjadi apabila pembekal barangan keperluan ingin mengauk keuntungan berlebihan. Mereka menyimpan stok barangan dengan harapan pihak berkuasa akan membuat satu ketetapan harga bagi barangan tersebut. Dalam isu ini, siapa yang terlibat mestilah antara pembekal, peniaga dan pelanggan. Sebagai contoh, apabila pembekal barangan keperluan memonopolikan barangan dengan menyimpan lebihan stok dan hanya menghantar stok yang sedikit kepada peniaga dengan harga yang mahal. Peniaga pula terpaksa membeli stok barangan tersebut atas faktor untuk meneruskan perniagaan dan permintaan daripada pelanggan. Kesan daripada situasi ini, peniaga akan menaikkan harga barangan kerana mereka ingin memaksimumkan keuntungan dan pelanggan terpaksa membayar dengan harga yang tinggi. Syekh Islam Ibn Taymiyah ada menyatakan bahawa kenaikan harga tidak semuanya disebabkan ketidakadilan. Ada faktor lain yang mempengaruhinya iaitu kekuatan pasaran antara penawaran dan permintaan seperti jumlah para peminat terhadap sesuatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat dan sebaliknya. Seterusnya, berdasarkan daripada portal e-muamalat JAKIM, perbuatan memonopoli barangan, terutamanya barangan awam, sering berlaku dalam pasaran perniagaan. Pada pendapat saya, peniaga bersikap sebegitu adalah kerana mereka ingin mengauk keuntungan yang lebih hasil daripada perniagaan. Peniaga memonopoli barangan keperluan tersebut supaya ia berkurangan di pasaran dan menyebabkan harga barangan tersebut dapat dinaikkan dan boleh dijual dengan harga yang lebih mahal. Pelanggan ataupun pembeli tidak mempunyai pilihan. Walaupun barangan keperluan tersebut semakin tinggi harganya, mereka tetap akan membelinya untuk meneruskan kehidupan seharian. Dengan itu, peniaga akan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Senario ini berlaku mungkin disebabkan oleh kurangnya pemantauan oleh pihak berkuasa terhadap perniagaan yang terbabit. Apabila pemantauan yang longgar dari segi penguatkuasaan dan tindakan, akhirnya pembekal atau peniaga sewenang-wenangnya menyimpan barangan dengan tujuan untuk memonopoli barangan tersebut dan menikmati keuntungan. Yang pertama ialah apabila penawaran barangan terhad dan permintaan tinggi,
Akhirnya harga ditetapkan tinggi, pengguna akan merasa terbeban dan pembekal meraih keuntungan yang maksimum. Yang kedua ialah kos sara hidup naik kerana masyarakat terpaksa berbelanja atau membayar dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ialah kenaikan harga barangan secara bertali arus bukan sahaja membebankan golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bahkan dibimbangkan akan meningkatkan kadar jenayah dalam masyarakat. Apa yang boleh dipelajari daripada isu ini ialah kita sebagai Muslim sepatutnya mempunyai sifat amanah dan jujur dalam diri. Kita perlu jujur dalam apa jua keadaan dan tidak mengambil kesempatan terhadap orang lain sehingga menyebabkan kesusahan kepada mereka. Yang kedua ialah kita perlu mempunyai rasa syukur ke atas rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya setiap rezeki umatnya telah diaturkan dengan baik oleh Yang Maha Esa dan kita perlu menerimanya dengan penuh rasa kesyukuran. Perasaan saya mengenai isu monopoli barangan adalah saya berasa bimbang dan risau. Hal ini kerana bukan Islam sahaja yang terbabit, malah peniaga Islam juga semakin tinggi bilangannya yang mengamalkan memonopoli barangan dalam perniagaan. Saya semakin risau jika umat Islam semakin buta dan seronok dengan keuntungan serta kemewahan harta sehingga sanggup melakukan perkara yang diharamkan dalam Islam. Mereka semakin alpa dengan dunia dan semakin melupakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan memonopoli barangan ini dilarang dalam perniagaan Islam dan dikira sebagai satu perbuatan yang sangat terkutuk dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat di sebelah Rasulullah ada bersabda dari makmar bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memonopoli barangan iaitu ihtikar, maka ia telah melakukan kesalahan, yakni ia telah tersasar jauh dari perkara yang sebenar dan keadilan. Perbuatan monopoli barangan adalah haram berpandukan hadis Nabi SAW seperti di atas. Maksudnya, monopoli hanya dilakukan oleh orang yang bersalah. Riwayat Muslim Imal Al-Kasani menyatakan pengharaman monopoli barangan adalah kerana dilihat kepada kemudaratan yang boleh berlaku kepada pihak masyarakat ramai. Jika orang ramai amat memerlukan makanan asasi tersebut atau keadaan menjadi darurat, orang yang memonopoli tadi boleh dipaksa menjual barangan tersebut dengan harga yang munasabah. Jika dia ingkar, hakim boleh menjual barangan tersebut bagi pihaknya dan hasil jualan diserahkan kepadanya. Justeru, marilah sama-sama kita menginsafi supaya dapat membentuk satu masyarakat yang sentiasa dalam keharmonian, ketenangan dan selamat daripada sebarang kerisauan dan kebimbangan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara kita ini sentiasa aman, harmoni, tenteram dan seterusnya, dikurniakan keberkatan rezeki serta dijauhkan daripada sifat tamak. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.